Di sebuah kampung yang harmoni, tinggal sekumpulan kawan yang sangat aktif bernama Luke, Richard dan juga Ricky. Mereka sering bertemu setiap petang dan melakukan pelbagai aktiviti menarik. Mereka juga sering meneroka pelbagai perkara baru, terutamanya apa yang berlaku di sekeliling mereka. Pada suatu petang yang cerah, Luke menjemput dua orang rakannya bermain bola di taman permainan. Rutin mereka setiap hujung minggu adalah bermain bola sepak. Tetapi petang itu, Luke tidak sabar-sabar mengajak rakan-rakannya melatih ketangkasan tangan mereka dengan bermain bola dan menangkapnya. Richard dan Ricky tanpa banyak soal terus bersetuju. Ricky sebagai pelari terpantas kumpulan itu membaling bola ke arah Luke. Semasa Luke menangkap bola, dia perasan sesuatu yang aneh berlaku. Bola mempunyai daya yang kuat dalam menolak tangannya, menjadikannya sukar untuk menangkap bola tersebut dengan betul. Lalu dia telah menjatuhkan bola dan kemudian bola itu melantun daripadanya. Dengan keliru, Luke bertanya kepada rakan-rakannya, "Mengapa bola itu terasa berat apabila saya menangkapnya?" Richard tersenyum dan berkata, Luke, itu kerana konsep saintifik yang dipanggil inertia." Beliau seterusnya menjelaskan bahawa inertia adalah prinsip yang ditemui oleh seorang saintis cemerlang bernama Sir Isaac Newton. Inertia. Richard memulakan perbicaraan. Inertia merupakan idea bahawa objek cenderung untuk menentang perubahan dalam gerakan mereka. Jadi, apabila bola bergerak pantas ke arah kita, ia terus bergerak. Tangan kita terpaksa menghentikan gerakan bola secara tiba-tiba, dan itulah kenapa awak rasa satu kuasa kuat menolak tangan awak. Luke terpesona dengan penjelasan ini dan bertanya, "Tetapi, jika tangan kita menggunakan kekuatan pada bola, mengapa ia tidak berhenti?" Ricky turut serta sambil berkata, "Itu kerana undang-undang Newton, gerakan Newton yang pertama. Ia menyatakan bahawa objek yang bergerak akan terus bergerak melainkan jika digerakkan oleh daya luar. Bola terus bergerak kerana tiada daya untuk menghalangnya apabila ia pergi. Tangan Luke, apabila kamu cuba menangkapnya, tangan kamu akan memberikan kekuatan untuk menghentikannya." Luke mengangguk tanda mula memahami. Jadi, bola itu terasa berat kerana ia tidak mahu berhenti bergerak dan tangan saya yang terpaksa menggunakan daya untuk menghentikannya. Betul ke? Richard tersenyum bangga dan berkata, "Tepat sekali, Luke. Dalam erti kata lain, objek seperti bola mempunyai kecenderungan semula jadi untuk terus melakukan apa yang mereka sudah lakukan. Ia bermakna jika sesuatu bergerak, ia akan terus bergerak sehingga sesuatu seperti tangan kita berhenti atau menukarkan gerakannya." Kemudian mereka meneruskan aktiviti menangkap bola mereka dengan mempunyai pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan inertia, iaitu undang-undang gerakan pertama Newton. Mereka menyedari bahawa walaupun permainan mudah seperti membaling bola boleh mengajar mereka konsep saintifik yang penting. Sejak hari itu, Ricky, Richard dan Luke mempunyai rasa ingin tahu yang baru mengenai dunia di sekeliling mereka. Mereka mula menyedari bagaimana inertia memainkan peranan yang penting dalam banyak perkara seharian. Oleh yang demikian, Ricky dan rakan-rakannya terus meneroka, belajar dan berseronok serta mempelajari perkara baru dan mengetahui bahawa sains ada di sekeliling mereka menunggu untuk diterokai. Pada suatu masa dahulu, di sebuah bandar ceria yang terletak di tepi tasik yang berkilauan, tinggal sekumpulan kawan yang suka bermain, Leo dan Casey. Mereka ni seronok bermain bersama-sama dan sentiasa ingin tahu tentang bagaimana keadaan sekeliling mereka berfungsi. Pada suatu hari yang cerah, ketika mereka bermain di tepi tasik, mereka ternampak sesuatu yang menarik. Casey menemui batu kecil yang licin, bulat dan memutuskan untuk membalingnya ke dalam air. Mereka terkejut. Kerikil itu membuat percikan kecil dan cepat tenggelam. Sifat ingin tahu mereka seperti biasa. Casey berkata, saya tertanya-tanya sama ada kita boleh membuat kerikil itu pergi lebih jauh.
Leo sebagai seorang yang paling kuat mencadangkan mungkin jika kita melemparkannya lebih kuat, ia akan pergi lebih jauh. Leo dengan fikirannya yang bijak menambah, mari kita cuba batu kerikil yang berbeza untuk melihat jika ia berbeza jarak. Teruja dengan idea itu, mereka mula bereksperimen. Leo menggunakan kekuatannya untuk melontar satu batu yang besar, manakala Casey perlahan-lahan membaling batu yang lebih kecil. Mereka memerhati dengan rasa hairan. Kenapa kerikil yang lebih besar bergerak lebih jauh berbanding kerikil yang lebih kecil? Casey berseru, "Wah, lihat! Semakin kuat kita baling, semakin jauh batu kerikil itu pergi." Leo berkongsi pendapatnya. Ia seperti undang-undang kedua Newton yang kita pelajari. Semakin kuat kita tolak atau tarik sesuatu, semakin laju ia bergerak. Mereka bersorak menyedari mereka telah menemui bukti undang-undang kedua Newton dalam permainan mereka. Mereka teruja tentang bagaimana hobi suka bermain mereka membantu mereka memahami bagaimana kuasa-kuasa itu membuat batu-batu kecil itu bergerak secara berbeza. Sejak hari itu, mereka terus meneroka dan berseronok mengetahui bahawa sentiasa ada penemuan yang baru, yang menarik, yang menanti minda mereka yang ingin tahu. Pada suatu masa dahulu, di kawasan kejiranan pinggir bandar yang sunyi, seorang bapa bernama Mark dan anaknya yang ingin tahu Jack sedang bersiap untuk perjalanan jauh mereka. Semasa mereka mengisi kereta mereka dengan beg dan makanan ringan, Jack tidak dapat mengelak daripada bertanya-tanya tentang kereta bergerak. "Ayah, bagaimana kereta kita bergerak begitu pantas?" "Baiklah Jack, ia agak seperti tarian ajaib antara kereta dan jalan raya. Pernahkah anda mendengar hukum gerakan 3 Newton? Hukum Newton 3 adalah peraturan yang mengatakan untuk setiap tindakan terdapat tindak balas yang sama dan berlainan. Biar saya jelaskan, apabila saya menekan pedal minyak, tayar kereta kami menolak ke belakang di atas jalan raya. Biar ke belakang, tetapi kami mahu maju. Itu bahagian yang menarik. Semasa tayar menolak ke belakang jalan raya, seperti rakan dan tarian menolak kereta ke hadapan dengan daya yang sama. Jadi, ia seolah-olah jalan itu membantu kita bergerak." "Tepat sekali, ia seperti perbualan rahsia antara kereta kami dan jalan raya. Jalan itu memberi kami dorongan yang kami perlukan untuk meneruskan pengembaraan kami." Ketika mereka mencecah ke lebuh raya, Jack memandang keluar tingkap, membayangkan jalan di bawah mereka secara aktif mendorong mereka ke hadapan. Ia seperti kereta kita mempunyai kuasa superhero dengan jalan raya sebagai sidekick. "Betul sekali Jack, kereta dan jalan raya berfungsi bersama-sama seperti kawan terbaik, menjadikan perjalanan kami bukan sahaja mengenai destinasi tetapi juga tentang sang yang mengagumkan daripada gerakan." Sekian.